Ibu-ibu muslimat sekalian dan juga muslimin, kalau kita tengoklah, kita nak bagi laluan azan ke ataupun terus ya? Jika kita tengok dalam sebuah keluarga, antara suami yang hebat, suami yang ada pangkat jawatan, ataupun isteri yang hebat, ada rupa cantik, rupawan, tapi kalau akhlaknya buruk, adakah dia boleh menyejukkan hati? Tak boleh. Panas je hati. Yang cantik, yang handsome, yang elok, yang berpangkat, yang ada kedudukan, yang bijak, pandai, kalau belajar sampai peringkat paling atas pun, kalau tidak ada akhlak yang baik, perkataan yang dikeluarkan keji, perkataan yang dikeluarkan pedas, peli, tinggi-tinggi suara, semua dia je yang betul dan sebagai menghina dan merendahkan, maka terus semua yang dilihat hebat-hebat itu semua hilang. Semua tak ada apa-apa. Kita tak akan sebut, tak apalah walaupun mulut dia makin hamun tapi dia belajar tinggi. Tak ada. Tak pandang dah tu. Tak apalah mulut dia macam tu pun, celupa pun, tapi rupa dia cantik. Tak ada. Rupa cantik pun jadi buruk. Ilmu yang tinggi terus nampak kehinaan diri. Betapa besarnya pengaruh akhlak yang baik. Contohlah bila kita masak masakan yang sedap kan. Apa masakan sedap orang Jompol Masak lemak. Oh, masak lemak petai. Yalah kan, masak lemak cili padi ke, apa sajalah, ikan tiga rasa ke. Masak ni memang sedap ni, dengan sup tulang, dengan telur, dengan sayur kailan, dengan itu. Tapi masa hidang, dia hempas-hempas Hempas. Ada selera tak nak makan? Hati kita pun terhempas sama. Subhanallah. Sebab itu, walaupun kata-kata tu nampak macam baik, dengar macam sedap, tapi kalau akhlaknya buruk, maka ia tidak ada nilai. Dia tidak ada nilai. Akhlak orang yang bercakap. Sama juga pemimpin. Rakyat, masyarakat memang akan cenderung untuk memilih pemimpin yang berakhlak mulia. Betul atau tidak? Yang terkenang, baik akhlak dia. Ui, merendah diri. Contoh, saya sebut secara umum. Bukan hanya pemimpin masyarakat, pemimpin dalam rumah tangga. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Apa yang kita perlu berjuang, muslimin muslimat, ibu ayah, para suami, para isteri, untuk memiliki akhlak yang terbaik kepada pasangan masing-masing. Sebagai seorang isteri, apa akhlak terbaik kita? Muliakan suami, cakap baik-baik, lemah lembut. Orang cakap orang Jompol ni lemah lembut, betul ke? Betul lah? Nak cakap ya pun serba salah. Kalau cakap tu macam dengar, antara dengar dengan tak dengar je. Kalau jemput makan tu, dia tak ada bertempit satu rumah dengar. Dia datang dekat, bang, makanan dah siap, jomlah makan. Ya, orang jemput dia. Ya, kena tanya orang sebelah ni. Betul ke ni? Oh, tak ada yang agak pun. Ya, kalau makan letak ya. Lepas tu sendiri tahulah ya. Dah bunyi tu, gedegang tu, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang kita ni jaga sangat akhlak kita, wajah yang manis dengan orang luar. Senyum, memanjang senyum. Masuk dalam rumah, tutup pintu, masam terus muka. Suami tanya, dah kenapa? Ponek. Awak tahu apa? Paneh ni. Awak jangan cari pasal pula. Kan mendidih hati ni. Oh, terus bagi warning. Subhanallah. Masa masak, muka masam. Kita kan kalau penat pun, tapi bila dengan orang luar, kita boleh jaga air muka kita. Kita tetap senyum walau penat. Kita tetap jaga kata-kata. Tetap jalan elok, sopan santun. Makan pun elok depan orang ramai. Tapi kat rumah, itulah akhlak kita yang sebenar. Bagaimana kita di rumah, bagaimana seorang suami dengan isteri, bagaimana isteri dengan suami, bagaimana ibu ayah dengan anak-anak, itulah akhlak yang sebenar. Sebab itu Nabi kata,
Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Kalau dia baik akhlak dengan ahli keluarga, maka dia akan jadi orang yang lebih baik di luar. Oh, banyak amaran ni kan? Okey. Kita bagi dia bunyi jap. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Okey, saya teruskan hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda. Hadis ni agak panjang, saya baca seorang-seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutashaddiqun famal mutafayhiqun. Qala al mutakabbirun. Allahu akbar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya paling dekat denganku pada hari kiamat. Nabi sebut apa, muslimat sekalian? Orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak. Siapa yang nak duduk dekat dengan Nabi? Angkat tangan. Sajalah buat aktiviti. Orang perempuan dia respon, orang lelaki kita dah faham. Tapi ada yang respon, Masya Allah. Tak apa, orang lelaki dia suka respon dalam hati. Kalau dia puji isteri dia pun dalam hati juga. Kadang nak ucap terima kasih pun dalam hati. Kadang nak minta maaf pun dalam hati. Betul tak ni? Oh, cepat je betul kan? Kadang-kadang orang lelaki dia tunjukkan perbuatan. Dia nak cakap minta maaf tu, dia tak sampai hati, tak reti. Tapi perbuatan tu nampak macam dia rasa bersalah. Jadi kita pula duk paksa-paksa dia minta maaf, ucap maaf, boleh jadi gaduh kan. Orang perempuan pula pujinya kat mulut. Terima kasih kat mulut, cakap sayang kat mulut, belum tentu kat hati. Belum tentu. Kejap, minta maaf. Tinggal berapa minit, ulang lagi. Minta maaf lagi. Adakah minta maaf itu daripada hati dengan penuh penyesalan? Betul Encik suami? Macam tu saya. InsyaAllah. Macam isaf je Encik suami ni. InsyaAllah. Okey, muslimin muslimat. Nabi menyebutkan orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling baik. Orang yang terbaik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, Nabi benci dan paling jauh daripada tempat duduknya. Tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bercakap. Sudah, saya banyak bercakap. Tapi dengar dulu penjelasan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bercakap bicara itu ya Rasulullah? Iaitu orang-orang yang sombong. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Orang yang paling jauh dengan Nabi dan dibenci adalah orang-orang yang sombong.